kita akan lihat tentang KDNK, iaitu keluaran dalam negara kasar. Apa itu keluaran dalam negara kasar? Okey. Sebenarnya dia ada kita kata sebagai bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah ada, tapi selalunya kalau dalam ekonomi ni dia biasanya bahasanya agak tinggi. Agak tinggi, itu yang jadi problem sebab pelajar-pelajar cakap apa benda keluaran dalam negara kasar ni. Okey. Baik. Di sekolah dah sampai topik ni dah? Di sekolah sampai topik ni dah? Dah sampai ke belum topik ni? Belum lagi. Okey, yes. Okey, kod. Uh, okey, baik. So, sebelum tu, okey, Yasmin warna apa tahun ni, Yasmin? Warna apa tu? Kata-katanya warna hijau ke warna biru kan? Okey. Baik. Tahun ni semua warna. Semua lain-lain. Okey. Baik, kita nak lihat keluaran dalam negara kasar. Keluaran dalam negara kasar ialah penunjuk ekonomi yang menggambarkan pendapatan negara. Maknanya income negara. Iaitu apa tahu sebenarnya? KDNK itu bukan dia punya maklumat sebenar. Maklumat sebenarnya ialah KDNK ialah jumlah nilai barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah negara dalam tempoh 1 tahun. Contohnya, okey, kalau kita katakan sekarang ni kita berada dalam bulan Mei. So, kalau kita ambil keluaran dalam negara daripada bulan Mei tahun lepas hingga bulan Mei tahun ini, okey, berapakah jumlah barang dan perkhidmatan yang telah dikeluarkan, okey, dalam tempoh setahun ni dalam negara kita. Maknanya berapa produk? Berapa produk? Macam mana nak kira tu cikgu? Okey, dia akan kira apa tahu? Dia akan kira kalau kita lihat nombor 2, dia akan kira jumlah nilai pasaran barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran dalam sesebuah negara dalam tempoh setahun. Baik, ada sesiapa yang tak faham tak tentang statement ini? Faham ke tak faham tentang statement ini? Jumlah. Tak. Okey, Syimil Ilyasa kata tak. Okey, baik. So yang lain pun tak faham juga. Okey, baik. Okey, dia begini. Okey, bolehlah. Okey, dia begini. Senang cerita. Kita ambil lah negara kita ni, katakanlah negara kita ni ada 5 orang je. Negara kita ni, Malaysia ni, penduduk dia 5 orang. Iaitu Cikgu Rafi, kemudian Faiz, Izzat, Syimir dan Yasmin. So 5 orang. 5 orang ni je. Okey. Baik. Kononnya, contohnya Okey. Baik, katakanlah cikgu memberi perkhidmatan pendidikan. Syimir, dia mengeluarkan produk makanan. Okey, Syimir keluarkan produk makanan. Kemudian Izzat keluarkan produk kereta. Okey, kemudian juga katakanlah Faiz. Okey, Faiz keluarkan pakaian. Okey. Dan Yasmin, okey, dia membuat servis, kita katakan pembersihan. Servis perbersihan. Okey. So ada 3 produk dan juga 2 perkhidmatan. Okey, baik. So, Cinderella 2.0. Yes. Okey. Baik. Katakanlah daripada bulan Mei tahun lepas sampai bulan Mei tahun ini, sampai hari ini bulan Mei tahun ini, okey, cikgu telah mengeluarkan hampir telah mengeluarkan jualan daripada produk-produk, banyak produk-produk, ataupun kita kata cikgu banyak buat kelas. Okey, cikgu buat perkhidmatan kan. Cikgu banyak keluarkan kelas daripada tahun lepas sampai tahun ini. Okey, dan jumlah yuran yang cikgu telah terima, jumlah jumlah kelas yang telah cikgu buat dan yuran yang telah cikgu terima pun semua, okey, katakanlah cikgu mendapat lebih kurang 1.5 juta. Katakanlah 1.5 juta. Itu cikgu. Okey, baik, bagaimana dengan Syimir? Okey, Syimir keluarkan produk dia juga daripada tahun lepas tahun ni, banyak produk dia telah terjual, katakanlah 2 juta.
Kemudian begitu juga Faiz telah mengeluarkan produk dia apa semua dan produk dia telah mendapat 1.5 juta. So 1.5 campur 1.5, 3 campur 2, 5. 5 juta dah. Okey, kemudian termasuk juga dengan Yasmin. Yasmin memberikan perkhidmatan servis dan servis servis pembersihan yang telah dilakukan itu dia telah mengumpul sehingga 2 juta. Okey, another 2 million. So dah 7 juta. Dan seorang lagi iaitu Izzat. Okey, Izzat telah mengeluarkan banyak produk juga dan hasilnya okey telah berjaya mengumpul another 2 million. So total ada berapa? Total sebenarnya ada 7 juta. Bermakna keluaran dalam negara kasar adalah 7 juta. Sebab apa? Sebab negara kita 5 orang ni saja. So itu maksud keluaran dalam negara kasar. Maknanya nilai produk yang telah dikeluarkan okey oleh semua faktor pengeluaran. Maknanya semua buruh, semua kilang-kilang, semua perkhidmatan, semua kerajaan, semua telah keluarkan produk dia dan semua telah dikira nilai dia berapa. Itu dikatakan KDNK. Baik, Syimin kata kalau kasar ada, bersih pun ada cikgu. Yes. Okey, yang kasar bermakna sebelum ditolak dengan kos. Bila tolak dengan kos, barulah dikira sebagai bersih. So dia tak kira kos. Dia ambil jumlah saja. Dia ambil jumlah saja. Ya, betul. Kalau nak kira tolak kos, lagi panjang pula dia punya pengiraan dia. Sebab itu, dia ambil kira kasar je. Dia ambil kira kasar. So itulah sebenarnya jumlah KDNK lah apa? Jumlah nilai pasaran barang dan perkhidmatan yang telah dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran. Kalau macam tu cikgu, macam mana diorang kira cikgu? Okey, kalau kita lihat okey, berapa banyak syarikat-syarikat yang ada di Malaysia ni? Bukan beribu, berjuta syarikat yang ada. Berjuta syarikat yang ada satu. Kemudian yang berniaga kecil-kecilan, berjuta peniaga-peniaga kecil-kecilan. Yang buka perkhidmatan, pusat tuition, pusat gunting rambut pun berjuta juga. Macam mana diorang kira cikgu? Diorang kira melalui pungutan cukai dan juga hasil jualan. Daripada situ mereka boleh kira KDNK. Jadi itulah yang berlaku. Okey. Jadi KDNK kita biasanya mencecah 300 bilion tu normal lah. Normal Dan KDNK dihitung dikira tanpa mengambil kira sama ada faktor pengeluaran tersebut adalah milik negara tersebut atau milik negara asing. Maknanya KDNK dikira sama ada kamu itu yang membuat production itu, yang mengeluarkan itu adalah daripada buruh-buruh tempatan ke ataupun buruh-buruh asing. Contohnya lah macam katakan Shimir. Shimir biasa dia keluarkan produk dia. Produk dia tak pakai kilang dia tak pakai pekerja-pekerja tempatan. Dia ambil pekerja-pekerja Nepal. Dia ambil pekerja-pekerja Nepal, pekerja-pekerja Bangladesh. Jadi di situ sebenarnya juga KDNK dia ambil kira semua tu. Jadi kalau ikutkan kenapa nak dibezakan? Sebab kalau dia ambil penduduk tempatan sebagai bekerja, duit Malaysia akan sentiasa berlega dalam Malaysia. Setuju tak? Kalau dia ambil pekerja tempatan, duit Malaysia yang digunakan, gaji yang diberikan kepada pekerja Malaysia tu, pekerja Malaysia tu akan gunakan duit itu dalam Malaysia. Tapi kalau dia ambil pekerja Nepal, diberi gaji kepada pekerja Nepal tu akan buat apa? Akan hantar duit ke negara dia. So duit kita keluar. Ini akan menjatuhkan nilai mata wang kita. Bila duit kita keluar, mata wang kita jatuh. Itulah sebenarnya. Betul. Betul. Sebab itu digalakkan untuk sebab itu digalakkan untuk mengambil pekerja tempatan. Tapi masalah pekerja tempatan memang biasanya masalah lah. Cikgu dulu pemilik syarikat, cikgu tahulah. Cikgu tak ramai pun bekerja. Ada lebih kurang 2 orang ke 3 orang je pekerja tempatan. Budak-budak lah. Budak-budak lepasan SPM, umur 20.
Masalah apa? Pertama, okey, masalah kita kerja tu yang kita buat kena ikut time dia. Bukan time kita. Ikut time dia. Itu masalah pertama. Okey. Pekerja-pekerja tempatan. Okey, terus lanjut cakap. Masalahnya apa? Kita nak jalankan kerja. For example, kita nak hantar barang pukul 5 pagi. Dia pukul 6 pagi tak bangun lagi. Pukul 7 pagi tak bangun lagi. Nampak tak? Kita siap call, so kita pula kejutkan pekerja tempatan tu. Itu masalah. Itu satu. Kemudian, okey, yang kedua, gaji nak minta lebih. Gaji minta lebih tapi tak sepadan dengan kerja yang dilakukan. Tak take it seriously. Kebanyakan masalah para pekerja tempatan ialah dia tidak take it seriously. Itu betul. Okey. Dan kemudian yang ketiga, betul. Masalahnya yang ketiga iaitu apa? Pekerja-pekerja tempatan dia mudah untuk sentap. Mudah untuk kita kata sebagai hati yang rapuh. Bila kita tegas sikit kan, kau tak boleh buat macam ni, kau kena macam ni, kau kena buat kerja betul-betul. Dah sentap. Aduh, itu pun dah sentap. Jadi itulah realiti pekerja-pekerja tempatan. Lepas tu koyak. Okey. Lepas tu berhenti kerja. Ada yang berhenti kerja. Kemudian tak apalah, kita cari pekerja lain. Tutup tak lama kemudian, lepas seminggu 2 minggu, datang pula. Encik Rafi, saya nak minta kerja kat sini balik encik, boleh? Ada kosong lagi tak encik? Saya minta maaf lah hari tu. Saya nak kerja balik boleh? Boleh pula macam tu. Betul. Itulah masalah pekerja tempatan. Okey. Jadi buktikan kamu semua tidak seperti itu. Buktikan pada cikgu kamu semua tidak seperti itu. Okey. Kalau kamu kuat mengeluh apa semua, tak payahlah. Okey, tak payah. Okey. Baik, so itulah berkaitan dengan KDNK yang adalah milik negara tersebut atau milik negara asing. Faktor pengeluaran tu. Baik. Kemudian kita lihat tujuan mengukur KDNK. Kenapa nak diukur KDNK ni? Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nak tengok sama ada ekonomi bertambah, berkembang atau menguncup. Kalau kamu tengok dalam video mula-mula tadi, iaitu salah seorang ahli parlimen bahagian ekonomi dikatakan sebagai membentangkan unjuran. Unjuran ni sebenarnya adalah jangkaan. Membentangkan anggaran ekonomi negara pada bulan-bulan akan datang. Dan membincangkan tentang apa yang telah berlaku. Betul. Dia cakap bahawa dia telah ceritakan tentang apa yang berlaku pada ekonomi negara kita since COVID-19 hari tu. So ekonomi telah jatuh dan pelbagai lagi, tetapi berjaya balik untuk ditingkatkan dengan usaha-usaha kerajaan. So nampak peranan kerajaan tu. Jadi macam mana kerajaan mengetahui tentang keadaan ekonomi? Iaitu melihat kepada KDNK. Mengukur pertumbuhan ekonomi. Kemudian memperbaiki masalah ekonomi. Seperti sekarang ni masalah ekonomi. Seperti apa? Masalah apa? Masalah pengangguran, kemudian masalah kita kata sebagai PKP ini, menjejaskan production. Kemudian membuat penilaian keberkesanan dasar ekonomi kerajaan, mengenal pasti masalah ekonomi, pertumbuhan kebajikan masyarakat dan membandingkan taraf hidup antara negara. So dengan KDNK, kita tahu sama ada negara kita ni dia getting better compared to other country ataupun kita di belakang berbanding negara-negara lain. So itu tujuan KDNK. KDNK ada 3 cara atau 3 kaedah pengiraan, iaitu pendekatan keluaran, pendekatan perbelanjaan dan pendekatan pendapatan. Sebenarnya pendekatan keluaran dan pendekatan perbelanjaan kedua-duanya digunakan oleh Malaysia dan kedua-dua ini akan memberikan
nilai yang sama. Okey, cuma kaedah yang berbeza. Apa kaedah berbeza? Okey, dia macam ni. Pendekatan keluaran, kamu tahu keluaran, maknanya pendekatan keluaran bermaksud produk. Ya, betul. Pendekatan pendapatan Malaysia tidak guna sebab masalah pengumpulan data. Kenapa masalah pengumpulan data? Sebab dia guna cara untuk mengira diambil daripada maklumat income. The problem of income adalah iaitu bukan semua rakyat Malaysia registered sebagai pembayar cukai. Bukan semua. Jadi bila bukan semua registered sebagai pembayar cukai, jadi Malaysia ada masalah untuk mengumpulkan KDNK melalui pendekatan pendapatan. Yes. Betul. Kalau tak percaya, mungkin kamu boleh tanya mak ayah kamu. Mesti salah seorang daripada mereka yang tidak registered dan tidak bayar cukai. Am I right? Iaitu tak bayar cukai pada LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, sebagai cukai pendapatan. Mestinya confirm. Sebab tak ramai yang register untuk lembaga hasil dalam negara. So di sini akan menyebabkan Malaysia susah untuk kumpulkan data berkaitan pendapatan. Sebab itu Malaysia menggunakan pendekatan keluaran dan perbelanjaan. Keluaran means production. So bila production maknanya based on product. So kebanyakan kilang, kita kata sebagai kilang ke ataupun office ke, kalau diorang keluarkan produk, biasanya mereka akan register as a company. Bila register as a company, mereka akan register untuk bayar cukai. Mereka akan register untuk bayar cukai dan juga SSM. So di situ kerajaan senang untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan production yang telah dikeluarkan oleh kilang itu. Nampak tak? Itu pendekatan keluaran. Yes. Dan satu lagi pendekatan perbelanjaan. Apabila kerajaan mengumpulkan semua perbelanjaan yang telah dilakukan di seluruh negara. Macam mana dapat data tu? Senang saja. Melihat kepada transaction yang berlaku di semua kedai-kedai. Harus ingat, semua kedai-kedai, selalunya pembelian dibuat secara online dan dibuat secara kad dan juga cash. Dan semuanya ada data. Dan semuanya akan direkodkan, duit akan dimasukkan ke dalam akaun bank, betul? So di bank itulah mereka dapat detect perbelanjaan yang telah dibuat di dalam Malaysia. So pendekatan perbelanjaan boleh mengira KDNK. So satu sebenarnya perkara berkaitan perkara ini apa tahu? Iaitu sebenarnya rakyat Malaysia, there's no privacy at all. There's no privacy at all. Once kamu cucuk duit, sebenarnya kerajaan kita tahu kamu telah keluarkan duit. Once bila kamu membuat perbelanjaan, perbelanjaan di kedai apa semua, kerajaan tahu. Ya, kamu beli kereta, kerajaan tahu. Walaupun kamu tak bagi tahu, kerajaan tahu. Beli motor, beli rumah, semua kerajaan tahu. Yes. Tak, dia kumpul data. Dia kumpul data. Baik, ini berkaitan dengan KDNK dan kita lihat pendekatan perbelanjaan. KDNK, kalau kita lihat di sini, diperoleh dengan menjumlahkan semua perbelanjaan atas barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam ekonomi bagi tempoh 1 tahun dijumlahkan, dan perbelanjaan menjumlahkan perbelanjaan isi rumah, firma dan juga kerajaan, serta ekspor bersih. Ekspor bersih ialah ekspor tolak import. Dan perubahan stok pada akhir tahun juga diambil kira. So jadual berikut, contohnya jadual berikut ialah KDNK mengikut jenis perbelanjaan Malaysia pada harga malar. Harga malar maknanya harga indeks, iaitu pada tahun 2010 iaitu pada indeks 100. Pada harga itu waktu itu dikira harga malar. Siapa buat sambal ni? Sambal ikan ni. Sambal ikan. Baik. Cikgu tahan-tahan sambal ni memang kantoi. Tak apa, ambil bau.
Okey, ambil bau. Cikgu kalau cikgu kesukaan cikgu adalah, oh ya ke Yasmin? Okey. Cikgu paling suka sambal. Sambal ikan ke, sambal udang ke, itu semua cikgu sukalah. So Yasmin tahu kan masak sambal? Okey, baik. Baik. Okey, baik. Kita lihat di sini. Okey, perbelanjaan. Okey, butiran berkaitan dengan perbelanjaan ikan makan dengan masak. Sambal ikan makan dengan masak lemak udang. Kan. Ya. Ada je. Okey, perbelanjaan penggunaan akhir iaitu awam dan swasta. Okey, awam ni maknanya siapa? Awam itu bermaksud kerajaan. Perbelanjaan penggunaan yang digunakan oleh kerajaan. Manakala kalau swasta ni bermaksud yang dibelanjakan oleh pihak firma ataupun pihak swasta. So ini jumlah dia pada tahun 2015. Kemudian ini modal tetap kasar iaitu awam 94 juta dan juga swasta 179 juta. Perubahan dalam stok, okey, ada perubahan pada 2,145 juta dan ekspor bersih. Inilah dia. Ekspor barang dan perkhidmatan dan import barang dan perkhidmatan. So kalau kurungan bermakna adalah rugi. Okey, kurungan adalah rugi, betul? Okey, rugi. So dicampurkan ke semua ini, okey, akan mendapat KDNK. Okey, pada harga pembeli 1 juta, okey, 1 bilion kalau tak salah cikgu ni. 1,000 bilion lah macam tu. Dan 2016 juga, okey, 1107,855. So di sini kita lihat bahawa ada peningkatan iaitu, okey, ini kaedah menggunakan perbelanjaan. Perbelanjaan pengguna akhir, okey, dan juga perbelanjaan pembentukan modal tetap kasar serta perubahan dalam stok. Okey. Manakala untuk pendekatan keluaran, KDNK diperoleh dengan jumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh pelbagai sektor ekonomi di negara pada tempoh 1 tahun, dan nilai ditambah ialah peningkatan nilai barang setelah melalui setiap peringkat proses pengeluaran, dan kaedah ini boleh mengetahui peratus sumbangan pelbagai sektor ekonomi kepada negara dan mengelakkan pengiraan 2 kali dalam pengiraan pendapatan negara. Okey, baik. Cikgu tahu ramai yang tak faham sebenarnya. Terutama sekali yang ayat nombor 2. Nilai ditambah. Nilai ditambah ialah peningkatan nilai barang setelah melalui setiap peringkat proses pengeluaran. Macam mana tu cikgu? Baik, sebenarnya macam ni. Okey, let's say lah. Cikgu tunjukkan item yang paling baik apa. Okey, cikgu tunjukkan ini gitar. Okey, ini gitar. Okey, so cikgu nak tanya kamu, gitar ni adakah satu kilang je yang buat? Adakah satu kilang saja yang akan kumpulkan, akan buat body dia, akan buat tali dia, akan buat fretboard dia? Tak kan? Ya, betul. Sebenarnya, okey. Yang supply kayu, kilang lain. Yang buat bentuk badan kayu begini, kilang lain. Yang buat tali ni, kilang lain. Okey, kilang lain. Kemudian yang buat besi pada setiap fretboard ni, besi gitar fretboard gitar ni juga kilang lain. So kilang satu ini, katakan kilang ini adalah kilang gitar ni iaitu Yamaha. Okey, Yamaha inilah yang kumpulkan semua barang-barang ini, dia deal dengan semua kilang-kilang yang ada, kemudian dia ambil barang-barang daripada semua kilang itu, dikumpulkan. Okey, dikumpulkan dan dijadikan gitar. So, yang dimaksudkan dengan nilai ditambah ialah peningkatan nilai barang setelah melalui setiap peringkat proses pengeluaran. Contohnya, kalau katakan kilang yang buat besi, kilang yang buat tali dia ni, tali gitar ni, kilang tu kalau jual tali gitar saja, okey, berapa ringgit?
So katakanlah dia jual tali gitar tu RM10 je. Okay. Tetapi apabila nilai gitar tu, tali tu dijual kepada Yamaha, Yamaha pula pasangkan kepada gitar dia dan dijual pula, okay, nilai tali itu telah meningkat, begitu juga nilai gitar ini telah meningkat. Nilai itu ditambah. Kerana apa? Kerana barang-barang tadi adalah komponen-komponen yang bila bersatu kat sini, dia telah upgrade. Dia telah upgrade nilai dia. Itu maksud nilai ditambah. Satu lagi contoh macam kayu. Okey, kayu ni katakanlah diambil daripada kayu balak. Kilang kayu. Kalau kamu nak tahu kilang kayu, dia akan tebang pokok. Kilang yang tebang pokok orang lain, kilang lain. Okey, dia jual kepada satu kilang tu. Okey, kilang lain. Kilang lain pula dia akan buat potong-potong dan nipis-nipis untuk buat body. Okey, kemudian daripada yang dibuat nipis tu baru dihantar ke Yamaha. Yamaha yang pasangkan. Nampak tak? Nilai ditambah daripada kayu balak menjadi kayu gitar dan telah dipasangkan menjadi gitar. So nilainya bertambah. So itulah dikatakan sebagai nilai ditambah. Iaitu peningkatan nilai setelah melalui setiap peringkat proses pengeluaran. So, kerajaan akan ambil pendekatan keluaran ini dengan mengambil dari sudut daripada sudut kilang kayu tadi, kilang pembalakan tadi dia kira berapa, kemudian kilang kayu tadi dia kira berapa, kemudian kilang Yamaha dia kira berapa. Maknanya dikira satu persatu berdasarkan kepada production ataupun keluaran. So itulah kaedah dia. Dan kalau kita lihat di sini, okey, kaedah itu seperti inilah. Kaedah itu berdasarkan kepada apa? Kepada dia punya sektor-sektor ekonomi. Seperti pertanian, perlombongan dan kuari, pembuatan, pembinaan, elektrik, gas. So di sini dikumpulkan semua dan dijumlahkan. Dan jumlahnya biasanya adalah sama. Okey, kaedah ini dengan kaedah ini sama. Sama jumlah dia. Sekejap Halo. 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 Siapa ni? Alia. Okey, kenapa Alia? Kenapa Alia? Tak ada apa? Tak ada apa? Kenapa? Kenapa? Tak. Tak, suara budak. Suara budak. Alia. Tapi call dan cakap berbisik. Alia. Kenapa Alia? Itulah. Itulah. Siapa Alia? Muskil pula. Itulah. Risau sebenarnya dapat nombor nombor yang pelik-pelik ni.
Bukan apa, seram tu satu. Kemudian satu lagi, yalah, entah skandal mana entah kan. Risau juga nanti kan. Bulan-bulan puasa nak skandal ni tak payahlah kan. Skandal. Alright. Skandal pula dah. Okay. Tak adalah. Okay. Kalau kamu tengok cikgu sendiri pun, tak layak nak berskandal lah, dah tua-tua ni kan. Okay. Okay. So, ini berkaitan dengan pendekatan keluaran. Baik, perbezaan antara pendekatan keluaran dengan pendekatan pendapatan, iaitu kalau kita katakan pendekatan pendekatan perbelanjaan, iaitu perbelanjaan dia akan ambil daripada sudut perbelanjaan semua pihak, iaitu sama ada isi rumah, firma ataupun kerajaan. Tetapi kalau pendekatan keluaran diambil daripada semua sektor ekonomi, iaitu sama ada daripada pertanian, membawa sampailah kepada semua perkhidmatan. So dikumpulkan, maka akan dapat KDNK mengikut keluaran ataupun jenis aktiviti ekonomi. Skandal tu apa? Syimeng, kau ni lurusnya kan. Skandal tu macam mana cakap skandal tu macam dalam diam cikgu ada berhubungan dengan Yasmin Ali macam tu. Tu skandal lah tu. Contoh. Allah, contoh. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, baik. Tak, lebih daripada itu. Lebih daripada hubungan anak murid lah. Ya. Kau jangan banyak tanya boleh tak? Nanti kan dalam elaborate kan lain macam. Lagi lebih daripada kawan rapat. Okey. Lebih. Jangan tanya lebih-lebih kan. Nanti kan dah. Cukup. Okey. Yasmin, selalu salah kan. Sebenarnya orang lelaki kan, dia sebenarnya dia tak ada curang sebenarnya tahu. Silap tu. Silap. Sebenarnya sebab lelaki boleh kahwin lebih daripada satu. Jadi macam mana nak curang? Kalau katakan dia katakan dia tersuka dengan perempuan lain. So isteri kata, "Oh, curang." Tak. Masalahnya memang dibenarkan boleh kahwin kan? Kan. So dia tak boleh kata curang. Lepas empat orang isteri dia, kemudian ada seorang lagi nak masuk, dan itu baru curang. Sebab tak boleh. Setuju tak? Okey, baik. Kita teruskan. Okey, baik. Pertumbuhan ekonomi Malaysia, saya tak respon jap. Iyalah, memanglah tak sakitkan. Kita tak sakitkan. Tapi once bila kamu kata kamu ada yang lain, nak menambah lagi, sakit tak hati dia? Sakit kan? Kan? Sakit. Walaupun kamu menggunakan alasan sharing is caring. Selalu nak guna alasan sharing is caring. Kan? Tak ada. Tak ada. Kan? Terus kedekut jadinya. Time tu pandai pula korang kedekut. Okay. Time tu pandai pula kau kedekut ya. Baik, kita lihat pertumbuhan ekonomi Malaysia. Okay, satu lagi subtopik. Halo? Halo, Alia ke? Kenapa Alia? Nak cakap apa? Kalau tak boleh cakap, boleh WhatsApp Boleh WhatsApp okey. No, the problem is bukan
Bukan. Cikgu tak ada X sama Alia, okey? Tak, suara budak. Dia kata Alia, kenapa Alia 25? Apa yang 25? Alia. Ya, kenapa Alia? Dan bunyi dia cakap tu adalah suara tak, suara dia adalah suara dia cakap dalam logat Kelantan. Dia cakap dalam logat Kelantan. Kelantan. Ya, dia kecil Kelantan. Okey. Tahu saya Alia. Ya, kenapa? Conversation. Tengok. Ya, kenapa Alia? Saya Alia, nampak? 25. Apa yang 25? Alia. Ya, kenapa Alia? Saya Alia. Mental disorder. Kadang-kadang ini antara perkara, ya, kadang-kadang ini antara perkara yang cikgu takut apabila ni tahu terlalu banyak. Kalau kamu perasan, okey, mungkin cikgu tak salahkan siapa-siapa lah, tapi mungkin kamu perasan kot. Okey, mungkin kamu perasan kot yang apa? Yang yes, mungkin kamu okay, mana tahu kau saya waktu cikgu sebentar tadi. Oh, gentle tak sembang. Tak, sebabnya the problem is hello, ya. Yeah. Okey. Okey. Berapa umur Alia? Ya. Yeah. Dia kata apa? Saya suka awak. Ha? Berapa umur awak? Tapi serius suara budak. Ya, yeah, janggal di situ. So ada lebih baik aku silentkan phone, kalau tidak nanti aku sendiri tak boleh nak kerja. Kurang ajar betul. Ah, aku kelas aku tak ke mana apa semua melayan kau je kan. Sepak kan. Kan. Alright. Dah. Tak, ini yang cikgu risaukan sebenarnya. Bukan handsome sangat pun. Okey. Tak. Sebenarnya, cikgu ada buat FB ads tau. Cikgu ada buat FB ads dan FB ads tu cikgu FB ads tu untuk FB punya iklan kelas dan cikgu telah circulatekan seluruh Malaysia. Okay. So ada bayaran lah untuk dia iklankan ke seluruh Malaysia sampai ke Sabah, Sarawak, sampai ke Johor apa semua. The problem is cikgu risau akan ada yang menyalahgunakan nombor tu, which is apa-apa contact nombor phone kan. So itu yang merisaukan. Dan FB Ads itu bagusnya adalah walaupun cikgu guna FB Ads itu, tetapi dia dalam sehari mesti ada 6 atau 7 orang ataupun 5 orang yang akan message, WhatsApp, call tanya tentang kelas. Men, tak payahlah men kan. Kan. Ini pun dia call ni men. Aduh yai.
Cikgu rasa dia ni budak-budak bawah umur ni, budak-budak apa sekolah rendah apa semua ni kan. Kan? Nak cuba nasib tak payah. Kan? Tak payah. Kan? Okey, cuba nasib Okey, baik. Dah kita nak sambung. Terencat kita. Betul, lempuk dengan senduk dengan kuali kan. Men jangan marah sangat, jangan marah sangat. Okey, jangan marah sangat. Okey. Tak apa. Cikgu still ada lagi dengan Men. Men jangan risau. Okey? Jangan marah. Okey, baik, kita sambung. Pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi dari semasa ke semasa. Okey, yang menyebabkan peningkatan dalam KDNK. Okey, baik. So kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi dari semasa ke semasa yang menyebabkan peningkatan KDNK tadi. Okey. Dan pertumbuhan ekonomi lah yang akan meningkatkan KDNK, membawa maksud bahawa berlakunya pertambahan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan dalam ekonomi. Maknanya di sini, let's say lah kalau kita lihat kalau kita lihat KDNK pada harga pembeli ni, okey, pada harga pembeli okey 1063,357 ini pada tahun 2015. Okey. Tetapi pada tahun 2016 kita lihat dia 1108,226. Bermakna ada peningkatan. Bila ada peningkatan, keadaan inilah yang dirujuk sebagai apa? Sebagai pertumbuhan ekonomi. Nampak tak? Sebab apa pertumbuhan ekonomi? Kerana ada peningkatan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan dalam ekonomi. So bermakna apa? Kalau ekonomi meningkat, ya betul, lagi elok. Maka menggambarkan pembangunan negara kita semakin pesat. Maknanya semakin maju dan aktif. Sebaliknya, kalau ekonomi yang menurun, menggambarkan pembangunan negara yang semakin lembab. Itu. Okey. Dan kalau kita lihat kadar pertumbuhan ekonomi, kalau bernilai positif, dia pertumbuhan ekonomi. Kalau bernilai negatif, kemelesetan ekonomi. Jadi, kepentingan pertumbuhan ekonomi yang mampan, maknanya yang kita kata sebagai mampan ni sebagai maju dan juga berkembang. Okey, pentingnya pertumbuhan ekonomi supaya apa? Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kalau ekonomi bertambah, maknanya KDNK macam ni, dia bertambah. Okey, daripada 1063,357 kepada 1108 ini, maknanya ada pertambahan. Maksudnya di sini apa? Bila maknanya pertambahan produk, pertambahan servis. Macam mana boleh bertambah produk dan bertambah servis? Maknanya apa? Maknanya kilang-kilang yang sedia ada telah menambahkan buruh, menambahkan pekerja supaya boleh keluarkan lebih banyak produk dan juga servis. Nampak tak? Jadi bila kilang-kilang tu tadi telah menambahkan buruh, bermakna secara umumnya mereka telah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Yes, peluang pekerjaan bertambah. Okey. Dan ini akan meningkatkan taraf kebajikan masyarakat. Maknanya kebajikan masyarakat yang susah akan ditingkatkan menjadi lebih baik. Mengurangkan kadar kemiskinan, okey, dan juga merapatkan jurang pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin, akan rapat jurang dia. Dan ini akan mempercepatkan penyediaan kemudahan perumahan, perkhidmatan kesihatan dan kemudahan-kemudahan yang asas. Okey. Jadi itulah sebabnya pentingnya pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau kita lihat in reality, dalam zaman sekarang ni kalau kita lihat COVID-19, kes COVID-19 ini menunjukkan bahawa apa tahu, bahawa kes COVID-19 menyebabkan KDNK kita masih lagi positif tetapi dia menguncup. Maknanya dalam keadaan yang berkurang, dia tidak bertambah. Okey, kerana apa? Kerana COVID cases yang bertambah. Dan sehingga semalam COVID cases kita adalah 3,000. Hari ni 4,000 ke? Belum keluar lagi kan? Belum keluar lagi kan? Ramalan lah, ramalan. Betul. Dan cikgu baru-baru ni dapat satu
satu ni ya, satu kita kata sebagai alamak. Okey. Okey, kita ya dapat petunjuk bahawa sebenarnya adalah kita punya salah seorang menteri dan ketua polis kata apa? Dia kata kalau boleh, okey, besok dia dikatakan bahawa mulai esok SOP dan juga kita kata MCO akan diperketatkan. Jalan-jalan raya yang tidak ada roadblock, jalan-jalan tu akan ditutup. Okey. Jalan-jalan raya tu akan ditutup dan semua kena lalu roadblock. So diperketatkan, so orang tak boleh keluar. So kita kena MCO seperti mana yang first dulu. Dan juga dikatakan bahawa yes, betul sepanjang raya ini, sebab dikhawatiri kalau kita still cuba juga untuk melanggar SOP dengan cuba juga untuk pergi beraya, untuk kita pergi ke sana ke sini apa semua kan. Okey, dikhawatiri kes COVID akan meningkat dan kalau kita buat juga, okey, diramalkan bahawa kes COVID akan mencecah 10,000 sehari dan dia setanding dengan India. 10,000 sehari. Kemudian juga akan menyebabkan kekurangan oksigen, kekurangan peralatan dan kemudahan asas di hospital dan ini akan menyebabkan berlakunya kita kata sebagai akan berlakunya seperti di India. Okay. Masalahnya raya is a big thing. Yes, this is a big thing, but kita kena faham. If we need to give, to sacrifice, so then kita kena sacrifice lah. Okay, kena sacrifice lah. Okay. Seandainya kalau kamu nak juga pergi ke beraya ke apa semua, okay, please tolong jaga jaga SOP lah. Jaga SOP sangat-sangat. Okay, dikhawatiri dia akan berganda dan boleh pergi ke 10,000. Kalau rumah jiran tu I think can lah kan. Tapi kalau pergi sampai keluar daripada daerah tu apa semua, I don't think so lah. So hopefully kamu semua take note benda ni lah dan besok ke oh nanti hari Ahad nanti. Okay, baik. Kita akan bincangkan tentang pandemik inilah. Alright. Kita lihat sebab dan akibat pertumbuhan ekonomi negara. Okey, sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi negara. Okey, bagaimana ekonomi negara kita boleh berkembang, bertumbuh dengan baik? Kerana kita ada sumber alam semulajadi yang banyak. Sebuah negara yang dianugerahkan sumber semulajadi yang banyak, potensi dia untuk mengembangkan ekonomi negaranya lebih mudah. Dan kekayaan alam semulajadi akan menarik lebih ramai pelabur asing untuk menjalankan perusahaan di negara tersebut. Sebagai contohnya Malaysia. Okey, kita Malaysia ada banyak sumber seperti petroleum. Kita ada banyak sumber getah, tanah yang subur. Kemudian juga kita ada sumber buruh. Okey, buruh yang kita kata buruh mahir dan buruh tak mahir. So bila kita ada banyak sumber, okey, especially sumber semulajadi ni seperti hasil bumi dan juga hasil laut. So ini akan menarik ramai pelabur untuk datang ke sini. Okay, itu is it possible kalau Malaysia jadi negara paling maju? Yes, actually negara kita boleh menjadi negara maju. Boleh. Tetapi banyak prasyaratnya. Okay, banyak prasyaratnya. Antara syaratnya iaitu, okay, pertama sekali, okay, dia bermula dari sudut pendidikan. Pendidikan. Di mana kalau pendidikan kita berkualiti tinggi, melahirkan generasi yang mahir, generasi yang banyak menggunakan unsur kebat dan juga boleh berfikir secara kreatif dan kritis, maka negara kita akan lahir sebagai negara paling maju. Kalau tidak, sukar. Sebagai contoh, kita tengok Jepun. Kenapa Jepun boleh jadi antara negara yang maju di dunia? Kerana pendidikan dia.
pendidikan dia, okey, mula perkenalkan dengan apa? Okey, diperkenalkan tentang akhlak dulu. Diperkenalkan tentang tanggungjawab dulu. Okey, sekolah rendah sekolah rendah diperkenalkan tanggungjawab dan juga fungsi. Okey, dan juga akhlak. Kemudian baru belajar tentang kemahiran-kemahiran bahasa dan seterusnya. Okey, kemudian barulah belajar tentang kemahiran dari sudut teknikal. Dan akhirnya kalau kita lihat Jepun, okey, come up with the idea, pelbagai idea, dan ramai orang-orang Jepun boleh mencipta banyak produk dan inovatif. So kenapa? Itulah dia. Cara kita nampak macam tu. Jadi sebab tu je cakap pendidikan. Negara kita, the problem is pendidikan. Okay, what for? Okay, untuk apa? Kalau kita daripada kecil-kecil diminta untuk okay, 1, 2, 3 diminta untuk belajar, okay, belajar mengira, okay, darab dan sebagainya. Kemudian belajar tentang RBT, sains, apa semua. Untuk apa? Bagi cikgu, akhlak dulu. Kemudian belajar bahasa. Yang kedua bahasa. Yang ketiga barulah sains, alam. Itu penting. Okey, baik. Pertama, berlakunya pertumbuhan ekonomi kerana sumber alam. Yang kedua, jumlah penduduk dan bekalan tenaga buruh. Penduduk yang bertambah dalam sesebuah negara akan mendorong pertambahan penawaran tenaga buruh yang boleh menyumbang kepada sektor pengeluaran. So, jumlah penduduk besar juga akan menambahkan permintaan terhadap barang yang dikeluarkan. So, pengeluar juga akan terdorong untuk melabur lebih dan mengembangkan ekonomi. Senang cerita apa? Perbezaan antara Malaysia dengan China. Apa beza dia? China, penduduk dia 1.2 bilion. Okey, 1,200 juta penduduk. Malaysia 34 juta. Okey. Jadi jumlah penduduk ramai menyebabkan antara China dengan Malaysia, kamu rasa zaman sekarang ini mana yang lebih maju? Negara mana yang lebih maju? Malaysia ke China yang lebih maju sekarang ni? Yes, China. Betul, China. Sebab apa? Jumlah penduduk yang ramai. Okey, bekalan tenaga buruh pun ramai. Kamu tengok penduduk dia ada 1.4 bilion. Okey, sebab itu kalau kamu tengok phone kamu, iPhone made in China. Samsung made in China. Oppo made in China. Kamu pun fikir, kenapa iPhone pun made in China? Sebab iPhone pun dia nak murahkan produk dia, dia buka kilang dekat China. Dia ambil pekerja-pekerja daripada China. Pekerja orang China sendiri. Sebab gaji dia murah. Bila bayar gaji murah, so dia boleh keluarkan produk tu dengan banyak dan dengan harga yang lebih murah. Kosnya lebih murah. So bila kos lebih murah, dia akan boleh dapat menguntungkan company berlipat kali ganda. Sebab itu jumlah penduduk okey, murah konon. Itulah. Konon lah kan. Konon lah. Okey. Jadi jumlah penduduk dan bekalan tenaga buruh ni penting. Sebab itu Tun Dr. Mahathir pada tahun 1992, dia punya salah satu dasar dia apa? Iaitu dasar kependudukan, di mana pada tahun 2100 Malaysia bermatlamat untuk ada penduduk seramai 70 juta orang. 70 juta menjelang 2100. Ini dasar yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir. Sempat. Sekarang ni kita ada 34 juta. Tahun 2021. So, untuk mencapai tahun 2100, kita ada lebih kurang berapa? Kita ada lebih kurang katakan 79 tahun ataupun 80 tahun lah. So, untuk another 80 years, 80 tahun, nak cari 70 juta kan? So, sekarang kita ada 34. Nak cari another 36 lah. 36 million. So, 36 million within 80 years. Possible tak? Possible tak?
Boleh ke tak boleh? Pendapat kamu? Okay. So, pada cikgu, possible. Possible. Okay. Possibility tu ada. Okay. Jadi, okay, kepada para pelajar yang ada sekarang ni, kamulah generasi-generasi itu, maka kamu harus rajin lah. Rajin bekerja. Rajin belajar, rajin bekerja. Okay. Okay, baik. Seterusnya. Okay. Kita lihat, sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi, pertama kerana sumber alam semula jadi, yang kedua jumlah penduduk dan bekalan tenaga buruh. Tak apa. Tak boleh tampurakan. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi. So kemajuan teknologi yang canggih dapat menjana kecekapan pengeluaran barang dan perkhidmatan selaras dengan penurunan kos pengeluaran dan peningkatan jumlah keluaran. So, pemindahan teknologi secara import atau kemasukan peralatan dan pengetahuan berjaya meningkatkan daya produktiviti industri tempatan dan kualiti produk tempatan. Jadi, kemajuan teknologi juga penting untuk pertumbuhan ekonomi, di mana kalau kita ambil contoh lah, suatu ketika dahulu, negara kita ada kilang FNN. Kamu tahu kan kilang FNN yang buat air kan? Air botol kan? Dulu, kilang FNN dia hanya ada mesin untuk menjalankan botol-botol itu saja. Tetapi kerja menutup, mengisi air semua dilakukan secara manual. So isi air secara manual, so dia isi pump, isi pump, so ada pekerja dia lah. Dan juga kemudian ada dia tutup, pakai tutup botol, dan ada orang yang akan dia tengok macam tu je. So botol-botol tu lalu kan, dia akan tengok, dia inspect satu-satu mana yang tertanggal ke apa semua. So inspection manually. Itu dulu. Tetapi pada tahun 2000, mereka telah menggantikannya dengan totally machine. Isi air tu pun mesin, kemudian yang menutup tu pun mesin, masukkan ke dalam kotak tu pun mesin, kotak tu dibungkus oleh manusia. Itu je yang digunakan oleh manusia. Yang lain semua mesin. Jadi ini adalah kemajuan teknologi. So bila kemajuan teknologi ini menyebabkan apa? Kita punya keluaran dalam negara kasar akan bertambah. Production akan bertambah, KDNK akan bertambah, maka pertumbuhan ekonomi pun bertambah. Itu penting kemajuan teknologi ya. Dengan apa benda yang dia suka buat dengan apa benda yang dia buat. Majoriti orang yang berjaya dia suka buat dengan apa benda yang dia buat. Yes, betul. Syamil. Orang yang berjaya ialah orang yang suka dengan apa yang dia buat. Cikgu tak kata cikgu berjaya, tapi sebenarnya cikgu suka apa yang cikgu buat sekarang ni. Cikgu suka mengajar online, dan cikgu suka berjumpa dengan pelajar, cikgu suka mengajar sampai faham. This is my patience. Terusan cikgu cakap, mengajar ini sebenarnya bukanlah, betul. Mengajar ni bukan sebab, terusan cikgu cakap, cikgu mengajar ni bukan sebab duit, bukan sebab apa keperluan apa semua, ataupun kita kata sebagai ada orang kena marah nanti ya, cikgu kena marah dengan orang atasan ke kalau cikgu tak buat. Tak. Sebenarnya cikgu buat kelas ini, cikgu mengajar online ni serius sebab cikgu suka. Kalau tak mengajar, cikgu rasa macam pelik. Kalau satu hari tak mengajar, dia macam apa yang tak kena pada hari ni ya? Dia macam tu. Dia jadi satu habit. Dia habit. Jadi orang yang jadikan sesuatu pekerjaan tu habit, maka insya-Allah boleh berjaya. Betul. Kejap. Cikgu dengar bunyi azan lah. Kita berhenti kejap. Azan.